Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua adik-adik. Bersama hari ini Ustaz Hidayat, tutor pendidikan Al-Quran dan Sunnah anda. Dan hari ini saya nak ucapkan selamat datang kepada semua ke seminar SPM Online 2021 yang dibawakan khas tak lain tak bukan oleh Mahir Tutor dengan kerjasama yang didatangkan oleh Universiti Multimedia MMU dan juga Selcom. Terima kasih diucapkan kepada MMU dan juga Selcom. Okey. Apa khabar adik-adik hari ni? Sehat ke tak sehat ni? Okey, dah sarapan ke belum? Okey, jadi sebelum kita mulakan seminar kita pada hari ini adik-adik, pastikan adik-adik semua dalam keadaan yang paling selesa dan bersedia. Supaya kita bersemangat untuk berseminar pada hari ini, okey? Pastikan adik-adik dah ada buku nota, dah ada pen depan adik-adik tu, supaya nanti apa-apa yang diberikan boleh kita catat. Boleh kita catat dan kita gunakan dalam kita punya SPM nanti, okey? Dan kalau nanti ada soalan, apa-apa soalan atau apa-apa masalah, boleh terus tanyakan di live FB ke, di live YouTube ke, boleh tanyakan. InsyaAllah nanti di akhir sesi, Ustaz akan bacakan soalan dan panel akan jawabkan untuk adik-adik insyaAllah. Dan untuk makluman semua, Alhamdulillah Mahir Tutor kini telah mencecah lebih 50,000 orang pelajar di seluruh negara. Okey, yang mana adik-adik semua boleh mengakses bahan pengajaran pembelajaran itu ada 16 subjek, okey, 16 subjek SPM secara percuma sahaja. Di mana adik-adik semua boleh melalui website kami di planetmahir.com/tutor. Okey, planetmahir.com/tutor. Secara percuma saja. Okey, bila-bila masa di mana jua adik-adik berada. Okey. So adik-adik semua boleh mengikuti pengajaran pembelajaran berikut. Tingkatan 4 ada, tingkatan 5 ada. Okey, boleh ulang kaji untuk SPM yang akan datang. Boleh? So, semua pembelajaran yang kita buat ini direkodkan secara video on demand, VOD. Video on demand. Jadi kepada adik-adik yang belum berdaftar, jangan risau. Okey, jangan risau. Boleh PM kami di Facebook Planet Mahir ataupun boleh terus DM kami di Instagram Mahir Tutor. Okey, boleh ke tu? Okey. So, untuk hari ni, untuk sesi kali ni, kita akan ditunjuk ajar tentang tips and tricks. Tips and tricks tentang teknik-teknik bijak untuk kita menjawab soalan. Khususnya pada sesi kali ini untuk subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Okey. So sebelum itu izinkanlah Ustaz untuk kita memperkenalkan siapakah panel kita pada hari ini. Okey. So panel kita pada hari ini, beliau ialah Ustaz Ayub bin Muhammad Ali. Okey, Ustaz Ayub bin Muhammad Ali. Beliau adalah seorang guru di SMK Seksyen 18 Shah Alam. Dan saya rasa kalau kita lihat wajah Ustaz Ayub ni ramai yang kenal, Ustaz pasti dan yakin. Okey, beliau juga adalah JU utama PQS Kebangsaan. Dan kalaulah adik-adik perasan, beliau juga adalah seorang penulis buku teks PQS KSSM yang kita gunakan sekarang ni. Beliau juga adalah seorang panel penulis modul Gemilang PQS 2021. Dan yang terakhir sekali, beliau ini adalah penyampai Didik TV untuk subjek PQS. Kalau adik-adik tengok TV Didik TV tu, nampaklah Ustaz Ayub ini selaku penyampai bagi subjek PQS. Maka tanpa berlengah lagi, okey, Ustaz mempersilakan panel kita pada hari ini untuk teruskan kita punya seminar. Tafadhal mashkura Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Hidayat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Bagaimana adik-adik, para pelajar yang dirahmati sekalian, diharap seperti yang dimaklumkan tadi, dalam keadaan sihat, masih bersemangat walaupun dalam situasi pandemik ini, walaupun kita dalam keadaan online, okey, secara maya, tetapi mudah-mudahan objektif ataupun kita punya sasaran kita tidak terkurang pun seperti kita bersemuka. Jadi isunya sekarang ini ialah antara kita hendak ataupun tidak
Okay. Dan kalau kita nak, kita akan berdaya. Kita akan jadikan dia sebagai satu usaha. Tetapi kalau kita tidak berkehendak, maka kita akan memberikan 1000 alasan. Jadi untuk pada pagi ini, masa pun terhad dalam masa 1 jam, saya akan kongsi dengan adik-adik, para pelajar di rumah, bagaimana kita nak skor A+ dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin semalam bersama dengan Ustazah Nurliza, kita dapat mengetahui ataupun kita sama-sama mengetahui tips-tips dan juga perkara-perkara yang berkaitan berkaitan dengan PSI, sebab PSI ini kembar kepada PQS. Jadi maknanya kalau adik-adik dapat PQS A+, PSI pun kena dapat A+. Sebab dia adalah adik-adik kembar, dan juga tidak terkecuali juga dengan subjek-subjek lain yang sama penting. Jadi pada pagi ini mari kita sama-sama lihat bagaimana kita nak menjawab secara engkas ataupun secara betul-betul mengikut peraturan pemerakan, ataupun dalam erti kata lain yang senang kita nak faham ialah bagaimana kita nak skor bahagian A dan juga bahagian B. Sebelum itu saya nak kongsi dengan anda beberapa perkara. Okey, yang pertama anda mesti menguasai format. Anda mesti menguasai format. Sekiranya sekarang ini guru anda ataupun sekiranya saya tanya anda pada pagi ini, para pelajar yang dihormati sekalian, apakah soalan yang ada pada bahagian B untuk soalan nombor 3, anda tak dapat bayangkan aku nak jawab apa ni? Itu maknanya anda tidak menguasai format. Bila anda tidak menguasai format, anda tidak tahu apa benda yang anda nak fokus, apa benda yang anda nak kuasai. Sebab itu perlunya anda menguasai format. Masa masih belum terlambat. Perjalanan masih jauh. Walaupun mungkin tak sampai sebulan, tapi sebenarnya kalau kita ada usaha di situ, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada apa halangan yang boleh menghalang kita untuk berjaya. Jadi untuk PQS ini dia ada bahagian A dan ada bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan, 20 markah. Dan saya cadangkan masa menjawab ialah 20 minit. 20 soalan, 20 markah, 20 minit. Dan ada baki lagi 10 minit untuk menjadikan dia 30 minit. Maka 10 minit itu adalah khusus untuk anda membuat semakan dan sebagainya. Untuk bahagian B, dia adalah berbentuk subjektif. 4 soalan, wajaran dia sebanyak 80 markah, dan mana 4 soalan ini nanti kita sama-sama lihat dan sama-sama fokus dan sama-sama kuasai apakah perkara-perkara yang perlu anda kuasai untuk anda dapat skor A+ dalam PQS. InsyaAllah. Jangan lupa, jika anda memberi usaha, anda akan berjaya. Tetapi jika anda memberi alasan, anda akan gagal. Okey? Oleh sebab itu, secara ringkasnya, untuk mudah anda nak kuasai di sini, anda boleh tengok slide yang Ustaz sediakan. Yang pertama, untuk bahagian A ini, dia bersifat objektif pelbagai bentuk. Itu kena ingat. OPB. Objektif pelbagai bentuk. Biasa kita lihat atau menjawab soalan objektif aneka pilihan A, B, C, D. Tetapi ini objektif pelbagai bentuk, maka anda kena menjawab mengikut keadaan yang sepatutnya. Ataupun dengan lain perkataan, beginilah senang cerita dalam PQS, oleh kerana sifatnya objektif, ingat pelajar-pelajar, kerana sifatnya objektif, untuk memastikan jawapan kita itu tidak melirit, keobjektifan jawapan itu masih lagi berfungsi, pastikan jawapan anda tidak lebih daripada 2 patah perkataan. Boleh? Itulah cabaran kita. Sekiranya kita menulis jawapan dalam bahagian A ini dalam mungkin 4-5 patah perkataan, maka itu sudah menunjukkan bahawa jawapan anda kemungkinan besar tidak akan diterima dan mungkin jawapan anda akan tersasar. Sebelum itu nak minta moderator Ustaz Hidayah, kalau sekiranya ada persoalan dan sebagainya, bolehlah dikemukakan dan insya-Allah saya akan cuba beri pencerahan insya-Allah. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk bahagian A ini dia ada 7
format soalan. Objektif. 7 format soalan. Okay? Kalau Ustaz boleh conteng kat sini, ini 7 format soalan. Dan setiap soalan dia ada bilangan-bilangan tertentu. Contohnya, cuba lihat betul-betul. Kalau kita lihat daripada format ini, soalan 1 hingga 8 khusus untuk tajwid. Ni, soalan 7 hingga 8 khusus untuk tajwid. Maknanya tajwid ini anda kena skor 8/8. Sebab apa? Sebab kalau sampai anda jejak ke tingkatan 5 ni, tajwid ini anda secara sedar tak sedar sudah mempelajari tajwid secara formal selama 11 tahun. 6 tahun pada peringkat rendah dan 5 tahun pada peringkat rendah. Takkanlah tak dapat 8/8. Ini cabaran kita. Oleh sebab itu, fokus betul-betul. Dan tajwid ni sebenarnya bukan benda yang asing. Rata-rata pelajar dapat membaca dengan baik. Akan tetapi kena ingat, oleh kerana dia tidak menguasai format, maka dia tak dapat menjawab soalan yang sepatutnya dia boleh jawab. Hati-hati. Okey? Antara bentuk soalan di sini ialah dia akan tanya hukum bacaan. Sorry, hukum tajwid. Kemudian cara bacaan. Kemudian istilah. Kemudian isi tempat kosong. Mungkin berkaitan dengan beberapa pernyataan yang dihilangkan satu perkataan untuk anda isi. Okey, contoh soalan saya rasa tak jadi masalah. Anda boleh tanya ataupun dah biasa dengan anda pun dah melalui peperiksaan trial dan sebagainya. Jadi anda sudah mengetahui bentuk soalan-soalan yang akan dikemukakan. Cuma pada saya punya pandangan, anda mesti boleh membezakan antara hukum tajwid dengan cara bacaan. Antara hukum tajwid dengan cara bacaan, anda mesti dapat membezakan sebab antara sebab pelajar tersilap di sini ialah kerana dia tidak berhati-hati ketika menjawab. Okey, sebagai contoh di sini. Okey, ini bentuk soalan hukum tajwid. Ini bentuk soalan cara bacaan. Tengok, anda boleh saksikan bahawa bentuk soalannya lebih kurang sama. Dia bagi potongan ayat. Jadi kena hati-hati. Kalau hukum tajwid, anda kena letak hukum tajwid. Contohnya, wal malaikati wan nasi ajmain kat sini. Ni apa hukumnya kat sini? Kena tulis kat situ. Itu hukum tajwid. Tapi kalau cara bacaan, contoh nombor 9 ini kan, fakhshawhum fazadahum imana. Anda tidak boleh tulis ma'iwat. Tetapi anda kena tulis, dibaca 2 harakat. Dibaca panjang 2 harakat. Oleh sebab itu, benda-benda ini anda kena pastikan anda menguasai wording dia. Ini di wording. Wording perkataan. Okey, supaya anda tidak, cara bacaan anda tidak melebihi 2 patah perkataan. Contoh qalqalah. Anda kena pastikan mengikut wording yang dicadangkan. Ataupun perkataan, jawapan perkataan yang dicadangkan. Mad badal. Okey, maksilah tawilah dan sebagainya. Jadi anda mesti kuasai. Okey. Jadi oleh sebab itu, untuk 1 sampai 8 ini, anda mesti fokus, faham untuk anda skor. Inilah peluang anda untuk dapatkan 8/8. Mana ada peluang lain? Belajar tajwid 11 tahun, takkan anda tak dapat kuasai. Ini cabaran anda. Sila fokus. Sila kuasai format untuk anda dapat markah yang sepatutnya anda dapat. Okey, kemudian untuk soalan 9 sampai 20, dia dalam bentuk 4, 4, 4. Kalau kat sini 8, maka kat sini 12. Kalau 4 kali 3, bermakna dia punya markah dia ialah 12. 4 kali 3, 12. 12 campur 8 bermakna 20. Jadi kena hati-hati. Untuk soalan 9 hingga 12, kat sini dia akan berkaitan dengan mungkin takrif. Pernyataan yang sesuai itu mungkin takrif. Okey, 13 hingga 16 mungkin isi tempat kosong. Okey, mungkin isi tempat kosong dan juga 17 dan 20 dalam bentuk carta. Kalau kita nak tengok dia punya contoh soalan, mungkin kita boleh kata begini. Ini contoh yang tajwid tadi. Ini contoh isi tempat kosong.
Ini contoh isi tempat kosong. Okey. Ini contoh soalan carta. Ini contoh soalan carta. Jadi maknanya ada 3 bentuk soalan. Okey, 4 soalan fokus yang 9 hingga 12 mungkin dia tanya istilah. Okey. Kemudian 13, 14, 15 dan 16, okey, mungkin dia tanya isi tempat kosong bahagian lain, dan yang seterusnya adalah carta. Carta ini antara contoh carta. Cara dan peringkat nuzul Al-Quran. Jadi anda kena jawab kat sini ni. Maka jawapannya ialah siapa tahu. Ya betul, ada pelajar yang jawab betul tu kat belakang tu kan, kat rumah. Okey, jawapannya ialah Allah. Allah ke Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, Izzah ni salah barisnya. Tak list dari, sorry ya. Okey, jadi maknanya kat sini kita dapat pastikan untuk bahagian A ini saja, inilah benda yang anda kena kuasai. Untuk bahagian A saja ini, inilah yang anda kena fokus. Okey, untuk bahagian A ini juga, inilah pastikan untuk anda skor dapat A+, dicadangkan markah yang paling ideal untuk bahagian A ini 20 markah, 20 soalan, 20 markah, 20 minit. Yang paling ideal ialah anda mesti dapat 15 dan ke atas. Kalau dapat 18 tu memang cun lah ya. Kalau dapat 19 itu pun cun. Okay. Tapi kalau anda dapat 10, dapat 9, dapat 11, anda kena usahakan lagi ya. Usaha lagi. Sebab secara umumnya untuk bahagian A ini objektif pelbagai bentuk, sebenarnya cabarannya agak ada cabaran tetapi tidak seperti dalam bahagian B. Apa yang penting adalah anda kena menguasai setiap bidang, anda dikuasai apakah bentuk format soalan, adakah anda menguasai cara jawapan. Maksud saya pastikan jawapan tidak lebih daripada 2 patah perkataan supaya nak memastikan bahawa keobjektifan jawapan itu adalah tidak lari daripada konsep objektif. Ataupun dengan lain perkataan, objektif ini dia tidak ada jawapan lain yang munasabah diterima. Kalau subjektif, abstrak, okey, maka jawapan yang lain yang munasabah, yang relevan diterima. Tetapi objektif ini mesti betul-betul macam itu, tepat. Objektif tepat. Okey, tidak ada duanya, lebih kurang begitu. Okey. Okey, jadi bahagian A dah selesai, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau sekiranya pelajar ataupun adik-adik yang di rumah ada pertanyaan, okey, bolehlah ditulis, ataupun kalau ada pertanyaan juga bolehlah Ustaz Hidayah cuba maklumkan supaya kita dapat pencerahan. Okey. Ingat saya Ustaz punya tag, orang yang berjaya dia memberi usaha, orang yang gagal dia memberi alasan. Sekiranya cuba kita tengok markah trial kita baru-baru ini, cuba kita lihat markah trial baru-baru ini, betul tak markah yang kita dapat itu sebenarnya adakah kita memberi usaha ataupun kita memberi alasan. Okey, selesai, alhamdulillah bahagian A. Okey, nanti boleh kemukakan soalan. Okey, dan untuk seterusnya ialah pada bahagian B. Ustaz masuk dalam bahagian B. Untuk bahagian B, untuk bahagian B, markah yang diperuntukkan ialah 80 markah. 80 markah ini dikatakan respon terhad dan respon terbuka. Yang ini bersifat subjektif. Cabarannya berbeza. Okey? Bila 80 markah, 4 soalan, maka kita dapat pastikan bahawa setiap soalan itu memperuntukkan sebanyak 20 markah. Okey, 20 markah kali 4, 80, campur 20 yang A, jadilah 100. Nanti dia ada lagi perkiraan untuk bahagian B, bahagian kertas 2 iaitu PLBS ataupun lisan. Itu kita cerita kemudian lah. Okey. Jadi untuk soalan 1, dia adalah Al-Quran, pengajian Al-Quran. Soalan kedua, dia adalah pengajian Al-Hadis. Soalan ketiga, dia adalah ulum Al-Quran dan ulum hadis. Dia mix. Kena ingat ni. Dia mix, dia bercampur. Dan untuk soalan nombor 4, dia adalah akidah
dan juga akhlak. Oleh sebab itu, untuk soalan 1, 20 markah ini, pembahagian markah ataupun soalan itu seolah-olah untuk tingkatan 4, 10 markah. Untuk tingkatan 5, 10 markah. Untuk hadis pun sama. Tingkatan 4, 10 markah. Tingkatan 5, 10 markah. Untuk soalan 3 dan 4, dia unik sikit. Oleh kerana dia bercampur dengan ulum Quran dan ulum hadis, 20 markah kan. Jadi dipecah dua lah. 10 markah untuk ulum Quran, 10 markah untuk ulum hadis. Ulum hadis kan. Dan ulum Quran ni pecah lagi dua. Ulum Quran tingkatan 4, ulum Quran tingkatan 5. Yang ini pecah lagi dua, ulum Quran ulum hadis tingkatan 4 dan ulum Quran hadis tingkatan 5. Maknanya di sini kecukup cakupan peruntukan markah dan juga soalan itu kita boleh manipulasi. Manipulasi ni benda elok ke tak elok ni? Nak tanya ni. Maksud Ustaz manipulasi ialah kita boleh manipulasikan peruntukan markah itu untuk kita fokus. Maknanya sekarang ini kita kena all out pada soalan 1 dan 2 sebab dia fokus kepada pengajian Al-Quran atau hadis tanpa bercampur. Maknanya banyak benda soalan yang akan ditanya. Adapun untuk soalan 3 dan 4, kita manipulasikan dengan memfokuskan kepada perkara-perkara ataupun soalan-soalan yang trending. Anda kena cari soalan daripada Perlis sampai ke Sabah, soalan trial, dan anda boleh cabut. Cabut tu maknanya begini. Mungkin kita nak sekaligus, mungkin kita tak ada masa nak ulang kaji. Jadi kalau ada masa-masa tertentu, kita ambil soalan nombor 3. Kita ambil ulum Quran saja, kita boleh try. Adakah kita menguasai tajuk itu? Tapi anda kena ingat ya, ulum Quran ni antara tajuk yang dia punya standard kandungan dia sangat sikit ataupun tajuk dia sedikit. Sebab yang lain itu 4. Tetapi ulum Quran ni 3 sahaja. 3 tingkatan 4, 3 tingkatan 5. Kalau anda rujuk kepada modul gemilang, buku atau modul yang Ustaz tulis bersama rakan-rakan panel lain ataupun revisi gemilang yang Ustaz tulis bersama rakan lain, nota yang kami sediakan di situ sangat efisien. Dalam masa perkataan yang lain, nota-nota tersebut dia tidak melirit. Tingkatan 4 satu muka, tingkatan 5 satu muka. Oleh kerana tingkatan 4 satu muka, tingkatan 5 satu muka, kita boleh andaikan kalau anda fokus betul-betul pada nota, tak kiralah nota mana anda buat sendiri ataupun anda ambil kat mana-mana, atau guru anda yang buat sendiri, anda fokus, mungkin kalau sekadar dua muka surat, mungkin anda memakan masa hampir mungkin 1 jam. Kali pertama anda fokus betul-betul ya. Kali kedua mungkin 30 minit. Dia makin berkurang ya. Kalau fokus lagi ya, fokus betul mana-mana, kita buang semua earphone, kita buang semuanya telefon ke PUBG ke apa sebagainya, kita fokus betul-betul. Dan sekiranya malam peperiksaan itu anda sudah mengulang, sudah memfokus tajuk-tajuk bidang tertentu itu lebih daripada 20 kali, saya rasa masa yang diperuntukkan untuk anda fokus kepada tajuk ataupun bidang tertentu itu mungkin mengambil masa yang lagi singkat. Mungkin 5 minit, mungkin 3 minit. Bayangkan satu muka surat untuk nota yang kita buat, maka kita fokus. Malam peperiksaan itu kita sudah mengulang dia hampir 30 kali dan ke atas, maka masa yang digunakan tentulah lagi singkat. Dan inilah indikator anda menguasai atau tidak. Kerana anda kena fikir bahawa untuk PQS ini, hari kejadian ialah pada pukul 2 petang. Dia pairing bersama subjek matematik. Maknanya di sini, saya ingat hari Khamis rasanya. Hari Khamis kalau tidak salah Ustaz lah. Maknanya di sini, peluang untuk anda ulang kaji semakin hampir dengan peperiksaan, masa itu tidak mencukupi. Tetapi jika anda sebelum ini sudah fokus dan fokus dan fokus dan fokus lagi, maka semakin hampir dengan peperiksaan, anda akan merasa tenang kerana anda sudah menguasai tajuk-tajuk penting. Ini untuk bahagian B ya.
Dan okey, untuk bahagian B, bagaimana kita nak fokus bagaimana kita nak fokus betul-betul supaya kita dapat menjawab ataupun skor 20/20. Mesti ada cara. Mesti ada cara. Ingat pelajar yang pandai memanipulasikan bentuk soalan, masa dan sebagainya itu sangat penting. Kadang-kadang dia tadi tak berapa hebat sangat, biasa-biasa sajalah, tetapi dia dapat mengambil peluang yang ada. Dia ambil peluang yang ada betul-betul. Dia tidak toleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Dia terus ke hadapan. InsyaAllah. PQS ini antara subjek yang mudah anda skor. Sebab itu saya sebut tadi. Kalau PQS dapat A+, PSI pun kena dapat plus. Sebab dia adik-beradik. Okey. Dia mudah untuk anda skor. Okey, untuk anda dapat skor 20/20 dalam pengajian Al-Quran, apa yang perlu anda skor ialah yang pertama, anda mesti menguasai intisari. Intisari mesti anda kuasai. Yang kedua, anda mesti menguasai asbabun nuzul. Dan yang ketiga ialah anda mesti menguasai sekiranya dalam bidang pengajian Al-Quran ini ada ta'rif, terminologi, ataupun glosari, ataupun pengertian, anda mesti kuasai. Ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah perkara yang sangat utama, yang sangat trending, yang maknanya antara perkara yang mesti anda kuasai. Sebab perkara yang mesti anda kuasai itu adalah antara yang dijangka keluar dalam peperiksaan. Formatnya begitu. Jadi kalau kita tak ambil peluang, kita rugilah. Kita akan rugi. Okey? Jadi maknanya saya ulang untuk soalan 1, perkara lain yang perlu anda kuasai ialah intisari, asbabun nuzul, okey, tarif dan juga perkara-perkara. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Ini asbabun nuzul. Untuk asbabun nuzul, sebab dalam masa 1 jam ini kalau kita nak cerita tentang banyak perkara, mungkin masa tak sempat. Tapi ini adalah ringkasan daripada nota ataupun modul. Okey. Bila anda menjawab asbabun nuzul, sebab dia markah hanya 2 markah. Jadi 2 markah itu yang pertama, okey, dia mesti ada nama khas. Mana Rasulullah. Ini objek pertama ni. Maknanya dengan sebab dia ayat itu turun. Mungkin Rasulullah, mungkin Hilal bin Umayyah, mungkin lagi siapa? Bilal bin Rabah. Tak banyak boleh saya ringkaskan begini. Untuk asbabun nuzul, tingkatan 4 ada 1 saja. Tingkatan 4 ada 1. Tingkatan 5 ada 3. Tingkatan 5 ada 3. Tetapi ada satu tajuk tu, okey. Di bawah tajuk jenayah zina, qazaf dan li'an, dia ada 2 asbabun nuzul. Jadilah dia 5. Okey. Dia 4 tingkatan 5 dan 1 tingkatan 4. Yang Ustaz tunjuk sekarang ni tingkatan 4. Okey. Jadi bagaimana kita nak dapat skor 2 markah ini selain daripada kita fokus cara menjawab? Pertama, anda mesti nyatakan nama khas iaitu Rasulullah dan juga peristiwa apa yang berlaku. Baru anda layak dapat 2 markah. Jadi kalau anda tak letak nama khas sebab ayat itu turun, maka anda kurang dapat markah yang sepatutnya anda dapat. Ini anda perkara yang perlu anda perlu lakukan ya. Ingat, adakah anda memberi usaha ataupun anda memberi alasan? Kalau anda memberi usaha, habis saja siaran ini, anda terus fokus mengikut nota yang ada. Tetapi kalau anda memberi alasan, alah periksa ni panjang lagi, lama lagi kan. Alah benda ni senang. PQS berbarang kan. Senang saja betul. Tapi kalau benda yang mudah untuk dapat A+, tetapi kita tak fokus, kita tak betul-betul menguasai konten dan juga cara menjawab, kita tidak akan berjaya juga. Ingatlah kata-kata saya. Kalau kau ada masa, kau print besar-besar, kau letaklah, tampallah kat mana-mana, orang yang memberi usaha, dia akan berjaya. Apa saja guru dia minta ataupun memberi tugasan, dia buat, insya-Allah. Tetapi kalau dia memberi alasan, dia kata lama lagi, esoklah aku buat. Ni cuti lagi ni, cuti. Hari minggu depan baru aku nak. Kalau itulah caranya, maka anda adalah orang yang memberi alasan. Ini antara beberapa perkara yang berkaitan lah. Kemudian untuk soalan yang kedua.
Untuk soalan yang kedua kat sini, okey, iaitu pengajian hadis pun sama. Hadis ada 4 tingkatan 4, 4 tingkatan 5, maka anda kena fokus betul-betul maksud hadis. Maksud hadis mesti anda kuasai, itu syarat. Kalau anda tidak menguasai maksud hadis, sukar untuk anda nak menjawab. Tapi kalau anda memberi alasan, payahlah Ustaz. Itulah yang dikatakan cabaran dia. Kita nak berjaya ni kena ada cabaran. Itulah cabaran kita. Adakah kita memberi alasan atau memberi usaha? Kalau kita memberi usaha, tapi anda kena ingat ya, Ustaz punya pengalaman sendiri dan Ustaz Hidayah pun mungkin boleh menyetujui Ustaznya pandangan. Okey. Sebenarnya kan apa yang kita fokus ketika tingkatan 5, contohnya PQS ni kan hadis. Tak banyak, 4 hadis je, tingkatan 4 dan 4 dan 5. Sedangkan kalau kita tengok Imam Syafi'i, dia mendapat gelaran Al-Hakim. Okay, Imam Bukhari, Imam Muslim, dia mendapat gelaran Al-Hakim. Al-Hakim ini, okay, berapa banyak dia menguasai hadis? Tak banyak. 700,000 hadis dengan isnadnya. Orang yang menguasai hadis beserta isnadnya 700,000 hadis. Ini 4 hadis tingkatan 4. 4 hadis tingkatan 5 ada 8. Kalau kita fokus betul-betul, sebenar-benarnya kita nak pastikan kita dapat menghafaz ataupun tak sekurang-kurangnya menguasai hadis itu dan kita boleh gunakan dalam kehidupan harian. Itulah objektifnya. Kita ikrar cinta kepada Rasulullah, syafaat Rasulullah SAW, kan? Okay. Tetapi dahlah amalan sunat pun kita jarang buat. Okay. Isnin Khamis puasa pun tak pernah buat, tapi kata cinta Rasulullah. Ni ada peluang ni menguasai hadis, apa salahnya? Pendek-pendek je hadis dia. Sebab itu pelajar kena lihat ni. Sebab itu saya sebut tadi, Ustaz hafal ni pun barakah sebab tingkatan 4-5 dulu Ustaz hafal hadis. SPM. Boleh guna sampai sekarang. Okeylah 8. Korang dengan sebab itu Allah tambah lagi dengan kita punya kekuatan untuk tambah lagi supaya kita lagi menguasai. Sebab siapa lagi yang khusus untuk hadis ni melainkan orang yang belajar PQS lah. Okey. 4 hadis tingkatan 4, 4 hadis tingkatan 5. Bila anda menguasai pengertian, maka anda boleh jawab intisari dan perkara-perkara lain. Dan of course lah, seperti juga pengajian Al-Quran, jika anda menjumpai pengertian, ta'rif, glosari atau terminologi, pastikan anda menguasai kerana ia boleh ditanya dalam bahagian A dan juga dalam bahagian B. Dan yang ketiga dan yang keempat, yang ini dia mix berkongsi antara ulum Quran dan ulum hadis. Tinggal soalan 4, akidah dan akhlak masing-masing 10, jadilah dia 20. Okey, untuk soalan 3, ulumul Quran seperti juga yang soalan 1 dan 2, terminologi, okay, anda mesti kuasai. Ada banyak. Okay. 3 tajuk saja. Ya. Dan juga ulum hadis. Ulum hadis anda mesti menguasai tarif dan juga hukum beramal. Anda rujuklah kepada guru masing-masing ataupun orang yang lebih arif. Okay. Cuma di sini Ustaz nak nyatakan pada anda, okey, bayangkan untuk soalan nombor 3 ini dibagi kepada 2 daripada 10 markah, maka dia akan jadi tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, maka bila 5 markah tentulah okey, bandingan dengan soalan 1 dan 2 masing-masing 20 markah, 10 markah 10 markah, maka sebenar-benarnya untuk soalan nombor 3 dan nombor 4 ini, okey, fokus pertanyaan tu bertambah sedikit. Sebenarnya inilah yang Ustaz sebut tadi. Kerana bertambah sedikit, kita cuba manipulasikan. Inilah peluang untuk anda untuk menguasai konten dan isi kandungan dan akhirnya keluarlah soalan macam mana anda boleh jawab. Ini baru cara kita nak tips menjawab. Belum lagi cara menjawab. Cara menjawab tu mungkin dalam bentuk yang lain lah. Maknanya sebab sekarang ni dalam bentuk online. Jadi pentingnya anda setiap jawapan, Ustaz nak cakap satu saja. Soalan baru mesti muka surat baru. Ingat, Ustaz tak nak cakap panjang. Okey. Cuma konsep yang paling ideal, soalan baru mesti muka surat baru. Ustaz ulang ya, soalan baru mesti muka surat baru. Maknanya
kalau anda buat soalan nombor pertama, soalan 1, tiba-tiba selesai, ada lagi muka separuh, anda sambung kat baki dia di bawah itu, maka kalau boleh elakkan. Konsep yang terbaik ialah soalan baru mesti muka surat baru. Okey, soalan baru mesti muka surat baru. Okey, dan yang keempat, akidah dan juga akhlak. Walaupun akidah antara tajuk yang baru, tetapi anda kena fikir bahawa sebenarnya asas saja. Okey, asas saja maknanya tidak lari pada tarikh. Okey, tidak lari daripada faedah. Okey, mungkin contoh sedikit itu sajalah, dia asas basic saja. Okey, ayat mutasyabihat ke af'alullah, af'alul ibad contohnya kan. Okey, ma'rifatullah. Okey, benda-benda yang kita akan cuba gunakan. Mungkin anda tak faham lagi, tapi bila satu masa nanti dalam satu peringkat yang lain, anda akan dapat perkara-perkara yang berkaitan, anda akan lebih faham lagi. Okey, jadi untuk bahagian B selesai, itulah isi kandungan yang berkaitan. Kat sini contoh pun ada dia punya, ini asbabun nuzul, ini contoh intisari ya. Tapi sebelum itu Ustaz Hidayah, kita ada baki masa, berapa masa lagi ya? Sebab saya tak tengok jam pula. Supaya kita boleh ada penambahan lah. Kalau misalnya kata ada masa lagi, kita akan bercerita tentang 2 perkara lagi. Tapi kalau tak ada, yang ini pun dah cukup. Okay, ataupun ada soalan-soalan yang berkaitan, boleh Ustaz Hidayah kemukakan supaya ada pencerahan. Okey, ini contoh soalan subjektif. Intisari, 2 markah. Ini contoh intisari. Okey, dan juga perkara-perkara lain lah yang berkaitan. Okey, dan ada yang penting juga di sini. Okey, kalau kita tengok sekejap ya. Kita ada lagi okey, kita ada lagi 20 minit lebih kurang. Okey, saya ingat sempat insya-Allah. Okey, lagi 20 minit. Okey. Kita sambung terus. Okey. Jadi kesimpulan untuk bahagian A bahagian B ini sebelum kita masuk kata tugas. Ini penting juga ni saya nak cerita dengan anda kata tugas. Okey. Jadi pertama, okey, kesimpulan simpul kata untuk kita sebelum pindah ke segmen yang kedua. Okey. Pertama, anda mesti dapat menjawab soalan bahagian A. Okey, dia 20 markah kan? Yang paling ideal 15 markah dan ke atas. 15 markah dan ke atas. Itu paling ideal. Kalau anda dapat 10, kan anda kena usaha lagi. Dan untuk tajwid, mesti anda fokus, mesti dapatkan 8/8 sebab dia benda yang orang kata peluang. Kalau kita tak ambil, rugi. Peluang belajar tajwid 11 tahun. Okey. Okey. Dan anda kena tahu untuk soalan 9 hingga 12, okey, 9, 10 sudah 12, okey, dia tanya istilah. Okey, 13, 14, 15, 16 diisi tempat kosong. Tak kisahlah isi tempat kosong, mungkin takrif dihilangkan satu perkataan, pernyataan yang dihilangkan satu perkataan, okey. Dan soalan 17, 18, 19, 20 adalah dalam bentuk carta ataupun jadual. Okey. Jadi masing-masing dia ada dia punya cabarannya. Yang penting anda jangan give up. Okey, anda mesti fokus konten dan juga format peperiksaan untuk anda dapat fokus dengan baik. Okey. Dan adapun untuk bahagian B, anda kena jawab soalan semua, tidak ada pilihan, tetapi anda boleh fokus bidang-bidang tertentu seperti Al-Quran, pengajian Al-Quran, okey, pengajian hadis. Kalau Al-Quran tentulah yang berkaitan asbabun nuzul, intisari, pengajaran, ta'arif, pengertian, terminologi dan fakta-fakta penting lain. Dan jangan lupa intisari yang dimaksudkan itu anda mesti menguasai maksud. Mana mungkin anda dapat mengeluarkan intisari kalau anda tidak menguasai maksud. Begitu juga dengan soalan nombor 2, anda mesti menguasai maksud hadis. 8 hadis tingkatan 4 dan 4 hadis tingkatan 5 jadi 8, anda mesti kuasai maksud. Okey, ini sangat penting. Dan juga pengertian jika ada. Ustaz dah kira ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5 lebih kurang dalam tak sampai pun antara 6 hingga 8 pengertian saja. Ini bukan semua tajuk ada pengertian. Tetapi ingat, okey, pengertian itulah sangat penting, okey, kerana kita masuk dalam soalan-soalan yang tadi. Maknanya sekarang ni fokus kita ialah pada soalan-soalan yang tadi. Okey, soalan 3 dan 4 pula dia adalah mix antara bidang-bidang tertentu, okey, ulum Quran dan ulum hadis, akidah dan juga akhlak. Yang ini pun sama konsepnya, anda mesti fokus kepada
perkara-perkara yang berkaitan supaya anda dapat menguasai markah. Dan mana-mana bahagian, sebab kita ada 4 soalan subjektif bahagian B. Okey, jadi bila 4 maknanya masa yang diperuntukkan ialah 30 minit setiap soalan. 30 minit setiap soalan. Okey. Jadi kalau 4 soalan bermakna ada 2 jam. Plus lagi untuk 30 minit itu khusus untuk soalan objektif bahagian A tadi. Jadi daripada 30 minit itu sebenar-benarnya masa yang anda perlukan hanya 20 minit saja. 10 minit baki itu anda boleh membuat semakan jawapan. Ingat ya, anda mesti menyemak jawapan. Ingat, anda mesti menyemak jawapan. Sebab kita tak tahu jawapan kita tu lengkap atau tidak. Oleh sebab itu, untuk bahagian B, subjektif, sebenarnya kebanyakan daripada calon, dia tidak menyemak jawapan. Dia tidak menyemak jawapan. Sebab apa dia tidak menyemak jawapan? Sebab bentuk jawapan yang mereka berikan itu menyebabkan mereka tidak menyemak. Maksud saya ialah kita tengok pada kata tugas. Kata tugas. Apa dia kata tugas? Ini kata tugas. Ini kata tugas dalam peperiksaan ya. Terangkan, jelaskan, huraikan, mengapakah, cadangkan, bagaimanakah. Yang ini fakta dan huraian. Sebab itu bila dapat je soalan, anda kena bulatkan ni, terangkan, mengapakah, jelaskan, huraikan, cadangkan, bagaimana. Anda kena bulatkan. Dan anda letak FH. Apa itu FH? Fakta dan huraian. Sebab nanti anda kena buat jawapan begini. Ini contoh jawapan. Ini contoh jawapan dia. Tengok betul-betul. Yang ini huraikan kan 2 cara menjadi usahawan yang berjaya. Ingat, bila anda menjawab jawapan, bila anda menulis jawapan, pastikan ada mukadimah. Mukadimah ni wajib. Mukadimah ni wajib. Wajib sebab apa wajib? Sebab mukadimah ni sebenarnya bila ada mukadimah mudah untuk kita nak menyemak jawapan. Bila kita buat mukadimah, kita mudah untuk menyemak jawapan. Sebab itu saya sebut tadi, baru saya sebut tadi, rata-rata calon dia tidak menyemak jawapan sebab dia tak letak mukadimah. Kau tak letak mukadimah, macam mana kau tahu benda yang kamu nak jawab? Masa kita menulis tu okeylah, tapi kita menyemak. Dan yang lebih lagi masalah, bukan masalah, tapi di sinilah punca dia. Pemeriksa yang memeriksa kertas kita, bila anda tak ada buat mukadimah, kan payah bagi dia nak menentukan markah. Dia kena tengok sela, apatah lagi kalau numbering anda pun cacat merbak. Oleh sebab itu, mesti letak mukadimah. Jangan persoal. Tak letak boleh tak. Jangan. Sebab dia dua. Anda pun dapat benefit, pemeriksa pun dapat benefit. Kemudian, jawapan mesti dalam bentuk point. Jawapan mesti bentuk dalam point. Okey? Dan point itu memudahkan juga untuk kita menyemak. Dan Ustaz sebut tadi kan, kalau huraian mesti ada fakta dan huraian. Huraian itu anda guna kabus. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Saya ulang, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Ni kat situ. Contohnya menyediakan skim pinjaman untuk membantu mereka. Itu kabus tu, maknanya huraian. Maknanya huraian ini sebenar-benarnya apa-apa pernyataan yang boleh diklasifikasikan sebagai huraian diterima, tapi anda pecah kepala nak fikir. Kita pecah kepala nak fikir. Kalau anda tak kabus, tetapi anda buat satu huraian lain. Okay? Dan bila kita baca, boleh diklasifikasikan sebagai huraian, maka jawapan diterima. Tapi anda pecah kepala. Tapi kalau anda fokus guna ni, kabus, mudah saja. Letak je kabus untuk ke, kerana ke, agar ke, maka kita boleh terus sambung jawapan. Itu konsep huraian kat sini. Okey? Mana? Pada kata tugas ataupun konstruk, terangkan, jelaskan. Lihat kat sini kan. Terangkan, jelaskan, huraikan, mengapakah, cadangkan dan bagaimanakah. Kena ingat. Dan satu lagi ialah kata tugas senaraikan, apakah, bilakah, tuliskan, nyatakan, fakta sahaja. Jadi beza tu. Senaraikan, apakah, bilakah, tuliskan, nyatakan, dia nak fakta sahaja. Bagaimana bentuk tulisannya? Begini. Fakta tu maknanya jawapan seperti juga tadi dalam bentuk point. Kemudian
tidak ada kabus. Anda letak saja. Contoh kat sini kan, nyatakan 2 mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Okey, anda buat lagi mukadimah, kena mukadimah aspek bahasa. Kalau anda letak bahasa tinggi pun boleh, cukup diterima. Tak payah ada dan ini. Kalau indah ni pun boleh. Susunan kalimah ni pun dah boleh jawapan. Seterus ayat ni pun boleh jawapan. Tak perlu ada dan. Maknanya kalau ini seolah-olah anda akan dapat 4 poin kat sini ni. Tetapi oleh kerana markah dibentukkan hanya 2, maka 2/2 lah. Itu beza dia. Okay, sama juga macam ni. Tak ada huraian. Okay, yang ini untuk kata tugas yang perlukan fakta. Yang ini untuk fakta huraian. Maknanya secara teknikalnya kadang-kadang pelajar boleh hilang antara 9 hingga 10 markah oleh kerana dia tidak menepati konstruk ataupun cadangan jawapan ini. Tidak ada huraian. Jadi dipotong markah. Sedangkan huraian itu benda yang simple. Okay? Kalau nak senang gunakan kabus. Kerana apa dia? Agar, bagi, untuk, supaya. Senang cerita kat situ. Okay? Jadi maknanya itu benda yang penting berkaitan dengan kata tugas. Kita ada lagi 10 minit. Okay? Tak ada soalan ya Ustaz Hidayah untuk sesi ini. Okay? Ada Ustaz, ada. Kita ada 3 soalan yang saya... Sekarang ke nak nanti? Sebab saya ada satu lagi yang cerita tentang kebat ni. Saya rasa Ustaz habiskan dulu untuk kebat. Okay. Ujung nanti kita buka tu untuk sesi Ustaz soalan. Hidayah, maknanya mungkin kebat tu saya habiskan masa 5 minit. Ada baki lagi 5 minit, boleh kita soal jawab lah. Boleh Ustaz. Okay, terima kasih. Okay. Dan akhir sekali yang penting, yang anda perlu tahu, sekarang ni dalam sesi 1 jam ni saya dah cerita tentang format A, saya cerita tentang format B, saya cerita tentang bagaimana menjawab dari segi konstruk. Konstruk tu apa dia? Kata tugas. Kalau senaraikan, dia ada cara jawapannya sendiri. Kalau terangkan, dia ada cara jawapan sendiri. Kalau apakah, nyatakan, dia ada bentuk-bentuk jawapan tersendiri. Kita kena akur. Kalau tak akur, boleh berkemungkinan akan dipotong markah. Sebab itu sistemnya begitu. Format dia begitu. Okay, penyelarasannya begitu. Dan akhir sekali, yang penting ialah kebat. Kebat ini bukan calang-calang ni. Ingat 6 markah. Tak payah nak cerita bagaimana nak kenal kebat ke bagaimana, sebab ada ciri-ciri dia, tapi nak cerita senang. PQS ni mudah saja. Kau nampak 6 markah, itulah kebat. Kebat mesti 6 markah. Berbanding dahulu ya, masa KBSM dia 4 markah. Jadi dia confuse antara KBKK, kesan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau ada 6 markah, itulah kebat. Kebat itulah 6 markah. Mudah. Okay? Di samping ada stimulus dan sebagainya. Dan ketiga menjawab, secara umum lah. Tapi kalau anda secara detail, anda boleh dapatkan buku kami, revisi gemilang dan modul gemilang. Masih ada lagi di pasaran. Harga pun insyaAllah mampu milik dalam lingkungan RM5 begitu. Okay? Di situ ada tertera lah nota, ringkas, mapping dan sebagainya. Sangat membantu. Contoh yang saya bagi kan, kalau pengajian hadis, buku teks, dia ada 30 muka surat tingkatan 4 dan 30 muka surat tingkatan 5. Jadi ada 60 muka surat. Tetapi dalam revisi gemilang, dalam buku yang Ustaz tulis, dia ada tingkatan 4, 1 muka surat saja. Wow, ini sangat menarik kan. Dan tingkatan 5 pun ada 1 muka surat. Yang mana ini adalah nota-nota yang sangat penting. Untuk kebat, dicadangkan jawapan dalam bentuk kotak. Kenapa dalam bentuk kotak? Esei tak boleh ke? Boleh, tak kisah. Tapi anda kena ingat. Ini saya punya saranan. Bila buat dalam jadual, pertama, mudah untuk kita menyemak. Itulah core dia sebenarnya. Apa barang kita buat benda tak ada semakan. Kalau kau buat dalam bentuk karangan, bila masa kau nak semak? Sebab itu bila buat kotak, mudah untuk menulis, mudah nak buat semakan. Mengikut rubrik yang ada. Begitu juga di pihak pemeriksa. Boleh juga anda buat dalam bentuk karangan, tak kisah. Tetapi kalau anda buat dalam bentuk jadual, mudah untuk pemeriksa nak menentukan markah. Ini sangat penting. Dan anda boleh letak mana-mana jawapan, anda boleh buat mana-mana jawapan, tapi yang pertama Ustaz nak sebut mesti cukup 6 rubrik. Iaitu isi, huraian lengkap, dalil, huraian dalil dan juga rumusan. Ada 6.
Kau kurang dia satu, potong satu markah. Sebab itu ada satu lagi di lain punya pandangan lah. Ada calon, untuk kebat ni, dia tak tahu dalil, dia tak buat semuanya, dia rugi. Bila kau tak tahu dalil, kau tak payahlah buat dalil. Masih ada 5 markah. Masih ada 5 markah di situ. Maknanya masih lagi ada markah kan anda. Sekurang-kurangnya pun anda boleh dapat 4 markah. Sekurang-kurangnya pun anda boleh dapat 2 markah fakta dan huraian. Sebab kebat ni dia sama je. Macam jawapan lain, cuma dia ada 6 rubrik. Anda tulis menyelesaikan 6 rubrik ini, anda dapat 6 markah. Tapi kena ingat, dia respon terbuka. Maka mudah untuk kita nak menulis jawapan insya-Allah. Sebab terbuka. Tapi dicadangkan template yang digunakan ialah isi adalah isi yang berkaitan, kita tulis. Kemudian huraian anda mulakan dengan kamus. Kerana agar bagi untuk supaya. Ini cadangan ni, cadangan. Sebenarnya jawapan lain pun diterima. Ini paling mudah. Lepas tu huraian lengkap, jangan susah-susah anda letak kesannya. Ataupun contoh seperti, ataupun seperti ni dia tak nak cakap seperti, dikata umpamanya pun boleh juga, tak ada masalah. Betul juga. Ikut template lah mana-mana yang kita suka, tapi mendapat markah. Kemudian dalil ni ada 3 saja, sama ada ayat Al-Quran, hadis ataupun pepatah Arab sahaja. Kalau pepatah Melayu atau Arab dimelayukan tak boleh. Contohnya kita tulis siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berjaya. Daripada pepatah Arab manjada wajada, maka tidak diterima. Dia mesti ada 3, Al-Quran mesti Al-Quran atau hadis ataupun pepatah Arab. Dan Al-Quran atau hadis ini kita boleh ambil daripada stimulus. Apa di stimulus? Contohnya inilah. Ini stimulus kan. Kita boleh ambil balik tapi dengan syarat relevan. Diterima. Huraian dalil ialah mafhum, maksud kepada dalil tadi, dan rumusan itu ada 3 bentuk kalau nak cun. Biar dia ada gramatik. Itu kita penting. Mesti ada 3 rumusan ni, mesti ada 3. Pertama, peneguhan. Peneguhan tu kita letaklah secara konklusinya, rumusannya, secara tuntasnya. Ataupun lain-lain lah. Yang kedua, mesti dalam bentuk aplikasi. Kita mestilah. Ini untuk gramatik, nak bagi laras bahasa kita indah. Itu saja sebenarnya. Kita boleh buat terus juga kan. Kita mestilah umat Islam wajiblah. Dan nak bagi cun lagi supaya kita punya landing itu bagus, baik punya landing, kita letak kabus. Jadi kabus kat sini ada 2. Satu di huraian, satu lagi di sini. Cuba kita tengok. Kalau kita buat, oleh itu kita mestilah khusuk ketika menaikkan solat. Stop kat sini. Kan nampak macam tergantung. Tak cantik lah. Kan? Macam orang pakai seluar dah cantik tapi pakai singlet apa barang kan. Pakai tali leher, pakai coat, pakai cantik kan. Suit kan. Tapi pakai selipar apa barang kan. Itu maksudnya begitu. Jadi nak cun, letaklah kabus di situ ya. Jadi ini antara salah satu format untuk anda menulis jawapan. Rasanya untuk penerangan Ustaz dah habis, dah komplit untuk bagaimana anda nak skor dalam dalam PQS. Masa ada 3 minit lagi Ustaz Hidayah. Untuk sebarang persoalan. Kalau ada boleh. Baik Ustaz. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ayub atas pembentangan sebentar tadi. Maka kita teruskanlah dengan soalan-soalan yang kita pilih dan saya cuba cari di YouTube dan Facebook. Antaranya Ustaz, ada satu soalan yang Ustaz pun dah jawab. Boleh ke ambil dalil kebat daripada stimulus? Tadi Ustaz dah jawab dah pun. Boleh jawapannya. Boleh jawapannya tapi dengan syarat relevan. Maknanya relevan dengan isu yang kita bawa. Baik. Soalan kedua Ustaz? Soalan kedua Ustaz, adalah sahabat kita tanya, dalam kebat Ustaz, kalau tak tulis dalil tapi dia tulis huraian dalil saja, mungkin yang saya faham dia hanya tulis mafhum dalil saja, adakah dapat markah Ustaz? Macam mana nak counter balik dekat yang huraian dalil tu? Maknanya ginilah, kalau contoh dalil tak tulis, dia potong dalil lah, dia masih dapat 5 markah sebab huraian dalil dia letak. Dia konsepnya mudah. Dia ada 6 rubrik, 6 markah. Engkau tak tulis satu rubrik itu, maka markah tak dapatlah. Oleh sebab itu, ada satu budaya, bukan budaya lah, pendekatan ramai pelajar. Dia tak tahu dalil, Ustaz Hidayah, dia tak buat semua. Jadi rugilah.
Maknanya kalau dia tak tahu dalil, maka dia kena buat isi, kena buat huraian dalil. Dalil tak payah buat, dia akan dapat 4 atau 5 markah. Oleh sebab itu, supaya dapat aspirasi daripada soalan tadi, saya buatkan template tadi. Contohnya, huraian letak kabus. Letak kerana, mesti kita boleh sambung. Kan? Kabus tu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Okey, huraian lengkap. Nak susah sangat nak fikir, boleh letak kesannya. Ataupun contoh pun boleh. Kesannya apa dia? Contoh yang saya share tadilah. Okey. Okey. Kemudian rumusan, nak bagi cantik rumusan kena ada 3. Pertama, mesti ada peneguhan. Peneguhan tu benda yang kita biasa buat pun. Contohnya secara konklusinya, secara tuntasnya, rumusannya, justru. Itu peneguhan lah. Kemudian aplikasi. Aplikasi ni sangat mudah. Kita boleh sebut kita hendaklah, umat Islam mestilah, begitu. Sebab dia rumusan kan apa benda yang perlu kita buat. Dan akhir sekali nak bagi cun lagi, kita letaklah kabus juga. Kabus ni macam pelengkap lah. Kalau tak ada kabus, dia seolah-olah macam kita turun bawah tu, kita terjun. Tetapi kalau kita ada kabus, cun dia mendatar begitu. Okey? Ada lagi soalan Ustaz? Cuma Ustaz, saya wakil pelajar lah untuk tanya. Kalau dalam bahagian dalil tu, maksudnya pelajar wajib untuk tulis matan ataupun bahasa Arab dia Ustaz? Ya. Okey, tapi kalau misalnya kata dia tak tahu bahasa Arab ataupun dia lupa, dia nak guna maksud dia diterima untuk dalil. Tapi bukan mereka-reka. Itu persoalannya. Mesti betul. Dan pada perkara huraian dalil itu kita boleh huraikan apa yang maksud tadi. Saya saja tak berapa sebut sebab saya lebih utamakan dalil sebab kita melihat Al-Quran dan Sunnah kan. Cuma betul. Jalan keluar diterima. Tapi saya punya pengalaman dengan anak murid saya, kebanyakan pelajar dia mereka-reka. Mereka-reka tu maknanya tak wujud pun Ustaz. Dia letak saja. Dari mana dia ambil tak tahulah. Okey. Tapi kita cubalah. Okey, cubalah. Okey, faham Ustaz. Kalau nak A+ tu maksudnya kena ambil yang bahasa Arab tu lah Ustaz ya. Soalan yang terakhir Ustaz, yang ketiga, daripada Nur Ain Zulkifli ni, dia tanya kita macam mana kalau tak ingat intisari Ustaz, boleh tak kalau dia guna ayat sendiri berdasarkan stimulus? Okey. Sebenarnya begini. Peri pentingnya menguasai maksud sebab kadang-kadang untuk intisari ni khusus untuk bahagian B soalan pertama atau kedua lah. Biasa soalan pertama Al-Quran atau hadis. Okey. Kadang-kadang dalam buku teks, intisari itu dia dalam bentuk umum. Maknanya, dan senang cerita beginilah. Intisari mesti ayat penyata dan berdasarkan ayat. Pengajaran dalam bentuk aplikasi. Intisari ayat penyata, maknanya mesti berdasarkan ayat. Maknanya apa-apa yang ditulis sebagai intisari itu mesti berdasarkan ayat atau berdasarkan matan hadis. Kalau dia tulis intisari dan ada kaitan dengan matan ataupun yang tertera di atas tu, maka diterima walaupun buat ayat sendiri. Tapi kalau tak ada kaitan, maka akan ditolak. Maknanya beza di sini, kalau pengajaran kita boleh ambil mana-mana yang berkaitan. Tak kena pada ayat tapi berkaitan pun boleh. Tapi intisari mesti merujuk kepada maksud ayat yang tertera lah. Kadang ayat tu panjang. Contoh kalau tajuk pertama tingkatan 4 pengajian Al-Quran, ciri-ciri mukmin yang berjaya tu jadi pada qad aflahal mu'minun sampai ayat ke-11 panjang. Tapi dalam buku teks dia ambil secara, tapi adalah dalam kumpulan ayat 1 dan 11 tu. Tetapi mungkin boleh jadi dalam soalan nanti dia ambil ayat kedua saja. Allazina hum fi solatihim khashi'un. Apakah intisari ayat di atas? Sebab itu kita boleh katakan untuk intisari ni nak bagi cun, bagi cantik, nak bagi gramatik, kita kena letak Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa atau Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa ciri-ciri mukmin yang beriman, ciri mukmin yang berjaya ialah khusyuk dalam solat. Jadi untuk soalan Nur Ain ni dikata mesti tahu pengertian ataupun maksud. Kalau tak tahu, buat sendiri, terus lari, jawapan salah. Tapi kalau kita buat sendiri tapi masih dalam fokus ayat yang tertera itu, maka jawapan diterima. Okey, mudah-mudahan jelaslah Ustaz ya.
Ada soalan lagi Ustaz? Boleh saya bacakan Ustaz ya? Boleh silakan, tak apa, tak masalah. Kita ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi Ustaz sebenarnya. Boleh silakan. Okey Ustaz, saya lihat pelajar-pelajar kita ni dia banyak confused tentang dalil sebenarnya. Ada yang tanya Ustaz, saya baca sekaligus lah sekali harum. Okey. Dia tanya kita, kalau dalil tu salah, adakah huraian dalil tu salah? Lepas tu dia tanya lagi Ustaz, kalaulah dalil tu tersalah ejaan, adakah diterima walaupun sebutan dia sama Ustaz? Macam tu. Soalan pertama saya akan jawab soalan yang kedua. Ejaan tidak dipotong markah. Kesalahan ejaan tidak dipotong markah dengan syarat tak melampau lah. Kalau tak berfikir sikit tu okey lah. Sebab kita bukan menghakimi bahasa kan. Kita menghakimi konten dia. Okey. Jadi jangan risaulah. Tapi cuba jawab yang terbaik lah. InsyaAllah setakat ini tak ada masalah. Kalau salah pun diterima, faham . Okey. Antara dalil dan huraian dalil. Ya. Yang penting dalil itu betul dapat markah. Tapi huraian dalil salah, maka jawapan salah. Jadi cara mengatasinya untuk huraian dalil ini kita ambil maksud lah. Tapi kalau ini pengertian dia kena exactly. Tapi kalau maksud tak apa. Maknanya ada tertera sikit-sikit lah. Ada kaitan sikit-sikit boleh diterima. Jadi huraian dalil ni tak semestinya exactly bizab seperti dalam dalil itu. Kalau boleh itulah paling baik, tapi berapa lama yang boleh kan? Sebab kita terbatas. Jadi kalau sekiranya kita bercerita tentang mafhum, adalah 2-3 poin yang berkaitan, masih diterima huraian dalil itu. Sebab sebenarnya kebat ini kita nak memastikan bagaimana pelajar dapat gunakan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dia belajar tadi, pengajaran Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan mereka, dalam realiti yang sebenar. Dia dapat matchingkan itu sebenarnya. Sebab ini adalah sebenarnya secara tak langsung, sebenarnya sebab itu kalau kita dengar orang ceramahkan Ustaz Hidayah, macam mana dia boleh keluarkan dalil, bagaimana keluarkan matching je kan. Dia melalui kebat inilah dia dapat manipulasikan benda tu untuk dalam bentuk percakapan. Tapi ini adalah tulisan, dalam bentuk asas dia. Jadi jangan risau, huraian dalil ni dia tak perlu exactly result, tapi maknanya ada sedikit, nama pun huraian kan. Bukan pengertian dalil, nama pun huraian. Mana-mana yang terkena masih boleh diterima, insya-Allah. Mudah-mudahan jelas benda tu. Jelas Ustaz. Ustaz, saya wakil pelajar lah. Saya rasa boleh silakan. Mungkin pelajar terlupa, terlepas pandang. Kalau lah Ustaz, isi dia salah, adakah yang bawah-bawah tu boleh lagi diterima Ustaz? Okey, kalau kita ada rubrik. Kalau huraian lengkap dalil itu maknanya menepati relevan dengan soalan ataupun kehendak kebat itu, maka diterima. Boleh. Tiba-tiba yang lain tu tak boleh pakai. Tiba rumusan tu pelajar tulis betul lah ni, berkaitan lah, diterima boleh. Dia bukan walaupun isi dia salah Ustaz. Ya, walaupun isi salah, tapi bawah tu betul, maknanya relevan. Sebab nama pun alas ni kemahiran berfikir. Jadi maknanya dia tak ada kaitan. Yang salah tu maknanya tak relevan terus lah. Jadi maknanya kalau salah bawah tu masih boleh diterima. Tapi kalau dapat semua cun, lagi cantik. Sebab itu kena selalu buat latihan benda ni. Di kemahiran sebenarnya. Sebenarnya saya nampak kebat ni lubuk untuk pelajar mendapat markah sebenarnya. Yang penting kena jawab. Kalau kita jawab, mungkin betul, mungkin salah, betul tak Ustaz? Kita betul, jawab. Betul. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau kau tak jawab langsung, macam mana nak salah? Dan pelajar yang gagal, sebenarnya dia tidak menjawab. Kau jawablah 6 rubrik ni kau jawab. Mesti 2 atau 3 mesti sangkut punya. Mesti dapat markah. Bayangkan ada 4 soalan, 3 kali 4 dah 12 markah. Banyak tu. Betul Ustaz. Itu konsep yang pelajar kena ingat . Ingat pelajar, ini satu benda yang penting. Jawab mesti jawab. Betul salah tu perkara kedua. Sebab kalau anda tak jawab, confirm tak dapat markah. Tapi kalau anda menjawab, tapi janganlah jawab tulis soalan saja. Tak bolehlah, maknanya dalam situasi kita cuba jawab yang terbaik. InsyaAllah, maknanya intisari tu kalau tak boleh pun daripada 2 markah dapat 1, okeylah. Ada terkena sikit kan. Itu maksudnya konsep itu. Dan satu lagi konsep Ustaz yang kena pelajar selalu ingat, 1 markah pun jangan abaikan. Ini 2 markah je intisari ni. Ini sebabun nuzul 2 markah je, tak nak jawab lah. Jangan. Sebab contoh,
orang dapat A plus itu ialah 90 markah. Tiba-tiba campur dia dapat 89. 89 tu okey dah dia tapi tak dapat A plus. Rupanya satu markah tu hilang tu disalah pada intisari. Kan rugi. Itu saya masukkan. Satu markah pun jangan diabaikan. Jangan kata pelikit satu markah je ni tak apa, aku tak nak. Jangan macam tu. Sebab kadang-kadang itulah penyelamat kita. Itu kalau kondisi A plus. Kalau border antara gagal lulus, lagi haru tu. Maknanya pelajar kena hati-hatilah. InsyaAllah. Akhir kata, tak masa pun ni kan. Akhir kata, okey, cuba pegang kata-kata ustaz ini, orang yang berjaya, dia memberi usaha. Dia tidak akan rasa penat, dia akan letih, dia akan terus. Dan orang yang gagal, dia sentiasa memberi alasan. Payahlah, sikit payahlah, tak nak buat kan. Sekarang ni kena ingat pelajar ya, last kita ni SPM ujian bertulis. Malas tulis apa barang. Sebab itu ada setengah daripada guru kita dia kata, Ustaz, kat kelas okey, mereka boleh jawab tapi peperiksaan dia tak lulus. Dia ujian bertulis bukan ujian lisan. Dia berbeza tu. Jadi kena menulis. Kena tulis. Cuba tulis asbabun nuzul macam mana. Kena tulis bagaimana intisari. Kena tulis. Ujian bertulis. Ujian memandu kena memandu Ustaz ya. Ujian memasak kena masak. Ini ujian bertulis, dia malas nak menulis. Macam mana dapat A plus? Itu penyebabkan dia lah. Okey Ustaz, kalau tak ada apa-apa itu sajalah untuk pagi ni. Okey, baik Ustaz. Okey, majlis mengucapkan terima kasih lah. Banyak-banyak jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ayub atas perbentangan, kesudian meluangkan masa bersama kita, Mahir Tutor pada hari ini. Banyak sekali lah Ustaz tips-tips dan cara macam mana kita nak score. Khususnya kita nak A plus lah. Alang-alang kita dah ambil PQS, biarlah sampai cemerlang. Semoga ia memberi manfaat kepada adik-adik apabila menduduki SPM nantilah yang paling penting. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Sekian dulu daripada saya, Ustaz Hidayat. InsyaAllah umur panjang kita berjumpa lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan dengan subjek seterusnya. Assalamualaikum. Stay tune. Wallahu a'lam.